Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahagian yang pertama, saya akan menerangkan mengenai kelebihan yang ada pada Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Ja'far bin Abi Talib, merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihi dan disayangi oleh baginda. Selain itu juga, Sayyidina Ja'far merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan juga Sayyidina Ja'far merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang mempunyai wajah yang hampir sama, yang hampir mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 5 kenabian, ketika mana umat Islam diperintahkan untuk berhijrah ke kota Habasyah, Sayyidina Ja'far mengetuai kumpulan Islam untuk menuju ke kota Habasyah demi mendapatkan perlindungan dan keamanan, kerana ketika itu umat Islam ditentang habis-habisan oleh masyarakat Quraisy di kota Mekah. Selain itu, pada tahun ke-7 Hijrah, Sayyidina Ja'far sempat menyertai peperangan Mu'tah dan beliau dilantik menjadi panglima perang Islam. Di dalam peperangan tersebut, beliau akhirnya tumpas di medan peperangan dan beliau syahid, sehinggakan beliau mendapat gelaran Ja'far At-Tayyar ataupun Dzul Janahain, iaitu yang bermaksud yang mempunyai sayap di syurga. Dikatakan di sini Rasulullah melihat beliau di dalam syurga sedang berterbangan di dalam keadaan kedua belah sayapnya berdarah. Baik, nama penuh beliau adalah Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Beliau dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Tarikh lahir beliau 30 tahun sebelum hijrah baginda Nabi SAW ke Yathrib, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau juga merupakan saudara kandung kepada Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Justru beliau merupakan sepupu baginda Nabi SAW. Beliau mendapat gelaran Zul Janahain sebenarnya. Zul Janahain iaitu mempunyai dua sayap. Ada riwayat mengatakan ketika mana beliau pergi berjihad di jalan Allah dalam peperangan Mu'tah, beliau telah kehilangan dua tangannya akibat ditebas oleh pihak musuh. Lalu ada riwayat mengatakan ketika di syurga kelak Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan kedua tangan beliau dengan sayap. Jadi dengan itu beliau mendapat gelaran Zul Janahain. Beliau telah berkahwin dengan Sayyidatina Asma binti Umais, di mana Sayyidatina Asma binti Umais merupakan salah seorang wanita solehah daripada golongan Muhajirin. Dan beliau dan Sayyidatina Asma binti Umais merupakan saudari kandung kepada Salma binti Umais, yakni isteri kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau telah syahid, sebab kematian adalah beliau telah syahid dalam peperangan Mu'tah, di mana beliau telah menjadi pengganti kepada pemimpin perang, iaitu Zaid bin Harithah, sebagaimana yang telah dipesan oleh Rasulullah SAW, dan beliau syahid dalam peperangan tersebut. Dan tahun kewafatan beliau yakni 8 Hijrah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kiflan Zaki. A1850 ingin membentangkan topik iaitu sumbangan Ja'far bin Abi Talib. Sumbangan Ja'far bin Abi Talib antaranya adalah Ja'far bin Abi Talib merupakan jurucakap umat Islam. Ja'far bin Abi Talib dilantik sebagai jurucakap umat Islam di Mekah untuk bersepakat dengan Raja An-Najasyi bertujuan meminta perlindungan politik daripada beliau. Kedua, Ja'far bin Abi Talib merupakan seorang yang pemurah. Antara kisah yang menyebutkan Ja'far bin Abi Talib menjamu makanan kepada fakir miskin sehingga makanan di rumah beliau tiada yang tersisa. Yang ketiga adalah
Beliau fasih menjelaskan perihal Nabi Isa alaihissalam dalam perundingan yang kedua. Peristiwa Ja'far bin Abi Talib fasih menjelaskan perihal tersebut adalah kafir Mekah datang memberitahu kepada Raja An-Najasyi bahawa kefahaman terhadap Isa alaihissalam bertujuan meregangkan suasana hati raja tersebut untuk menerima umat Islam di Habsyah supaya dipulangkan ke Mekah. Yang terakhir adalah Badr Zaid bin Harisah. Selepas kewafatan Zaid bin Harisah, beliau menggantikan tempat dalam peperangan medan perang Mu'tah. Sekian itu sahaja dari Terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia